Assalamualaikum semua murid-murid cikgu. Hai. Okey. Cikgu AB akan mengajar awak sejarah pada minggu ini. Okey, topik baru. Okey, sebelum cikgu start mengajar, cikgu nak tanya macam mana dengan keadaan awak semua? Sihat-sihat semuanya ya? Okey, bagus. Cikgu harap awak semua sihat. Okey, semangat buat homework cikgu. Okey, hantar je homework cikgu, nanti cikgu akan semak satu persatu dan bersemangat dalam semua subjek mata pelajaran yang guru-guru hantar homework semua. Awak bersemangat, sihat, ceria selalu ya. Okey, kita lihat topik pada minggu ini bersama-sama. Okey. Okey, tajuk apa minggu ini? Minggu ini kita akan belajar tentang perubahan pada institusi raja, muka surat 8. Okey, cepat keluarkan buku teks. Lama tak dengar kan? Cikgu cakap keluarkan buku teks. So hari ni cikgu dah cakap dah. Keluarkan buku teks, letak atas meja. Dengar apa video cikgu ni sambil merujuk buku teks muka surat 8. Sebab takut tak nampak kan. Kalau dalam video ni awak dengar suara cikgu. Sambil tu kalau awak keluarkan buku teks, awak akan lebih jelas, lebih faham. Okey, kita lihat apa perubahan pada institusi raja semasa zaman kerajaan Melayu awal. Okey, pada zaman kerajaan Melayu awal, raja atau sultan ialah ketua kerajaan negeri. Raja atau sultan ni mempunyai kuasa mutlak. Kuasa mutlak ni kuasa penuh dalam pemerintahan. Apa sahaja yang raja sultan perintahkan wajib ditaati. Jadi segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman, hubungan diplomatik, semuanya ditentukan oleh raja atau sultan dan dibantu oleh para pembesar. Okey, bagaimana pula institusi raja pada zaman penjajahan British? Apabila British datang menjajah tanah Melayu, raja atau sultan masih lagi dikekalkan sebagai ketua negeri. Tetapi raja atau sultan ini tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Mereka, raja atau sultan ni hanya mempunyai kuasa dalam agama Islam sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri yang ditadbir. Penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus segala pentadbiran. Pentadbiran negeri semua penasihat British. Bagaimana pula institusi raja, kedudukan raja ni pada zaman Jepun? Okey, semasa zaman Jepun, raja atau sultan dikekalkan juga sebagai ketua negeri. Sama juga macam zaman British, tidak mempunyai kuasa mutlak, tidak mempunyai kuasa dalam pemerintahan secara sepenuhnya. Raja atau sultan ni hanya menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Governor Jepun yang menguruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Okey, awak lihat ni Tentera Jepun memasuki Kota Baru Kelantan pada Disember 1941. Okey, dan akhir sekali kita lihat institusi raja selepas merdeka hinggalah sekarang. Selepas negara kita mencapai kemerdekaan 1957 sampailah sekarang, sistem raja perlembagaan diperkenalkan di mana kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh menteri besar dan dibantu oleh majlis eksekutif. Okey, institusi yang di Pertuan Agong diperkenalkan selepas negara kita mencapai kemerdekaan, di mana 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di Pertuan Agong secara bergili-gili. Okey, dan pentadbiran negara kita diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Okey, awak lihat kat sini sebagai rakyat. Okey, apa nilai murni yang kita belajar dalam topik ini? Sebagai rakyat, kita seharusnya mempertahankan kedaulatan institusi raja tanpa berbelah bahagi. Kedaulatan institusi raja menjamin kemakmuran dan keamanan negara. Okey, dalam muka surat 10 kita lihat institusi raja di dunia.
Pemerintahan beraja merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia. Raja menjadi tonggak utama dalam sistem pemerintahan beraja. Kini, sekarang ni, terdapat 43 buah negara di dunia termasuklah Malaysia yang masih mengamalkan institusi raja. Jadi awak boleh lihatlah dalam peta ni bendera Ratu Denmark, United Kingdom, Raja Maghribi, Thailand, ada banyak. Semuanya 43. Dan untuk tugasan tahun 5 pada minggu ini, cikgu nak awak lengkapkan latihan muka surat 14. Boleh ya? Muka surat 14 awak lengkapkan, nanti awak hantar dalam Google Classroom ya. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Good morning class. Masih bersama saya Teacher Finola untuk mata pelajaran sejarah hari ini. Hari ini kita akan melihat kepada perubahan pada institusi raja. Terdapat pelbagai perubahan pada institusi raja di negara kita sejak zaman Kerajaan Melayu awal lagi. Perubahan tersebut melibatkan zaman Kerajaan Melayu awal, zaman penjajahan British, zaman pendudukan Jepun dan selepas mereka sehingga ke hari ini. Untuk minggu ni, teacher nak awak buat latihan dalam buku teks dekat muka surat 14. Lepas awak siap tu, suruh ibu atau ayah awak ambil gambar dan send dalam WhatsApp teacher. Sekian saja sesi PDPR kita hari ini. See you next time. Tajuk apa minggu ini? Minggu ini kita akan belajar tentang perubahan pada institusi raja, muka surat 8. Cepat keluarkan buku teks. Lama tak dengar kan? Cikgu cakap keluarkan buku teks. So hari ini cikgu dah cakap dah. Keluarkan buku teks, letak atas meja. Dengar video cikgu ni sambil merujuk buku teks muka surat 8. Sebab takut tak nampak kan. Kalau dalam video ni awak dengar suara cikgu. Sambil tu kalau awak keluarkan buku teks, awak akan lebih jelas, lebih faham. Kita lihat apa perubahan pada institusi raja semasa zaman Kerajaan Melayu awal. Pada zaman Kerajaan Melayu awal, raja atau sultan ialah ketua kerajaan negeri. Raja atau sultan ni mempunyai kuasa mutlak. Kuasa mutlak ni kuasa penuh dalam pemerintahan. Apa sahaja yang raja sultan perintahkan wajib ditaati. Jadi segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman, hubungan diplomatik, semuanya ditentukan oleh raja atau sultan dan dibantu oleh para pembesar. Bagaimana pula institusi raja pada zaman penjajahan British? Apabila British datang menjajah tanah Melayu, raja atau sultan masih lagi dikekalkan sebagai ketua negeri. Tetapi raja atau sultan ini tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja atau sultan ni hanya mempunyai kuasa dalam
agama Islam, sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri yang ditadbir. Penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus segala pentadbiran. Pentadbiran negeri semua penasihat British. Bagaimana pula institusi raja, kedudukan raja ni pada zaman Jepun? Okey, semasa zaman Jepun, raja atau sultan dikekalkan juga sebagai ketua negeri. Sama juga macam zaman British, tidak mempunyai kuasa mutlak, tidak mempunyai kuasa dalam pemerintahan secara sepenuhnya. Raja atau sultan ni hanya menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Governor Jepun yang menguruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Okey, awak lihat ni Tentera Jepun memasuki Kota Baru Kelantan pada Disember 1941. Okey, dan akhir sekali kita lihat institusi raja selepas merdeka hinggalah sekarang. Selepas negara kita mencapai kemerdekaan 1957 sampailah sekarang, sistem raja perlembagaan diperkenalkan di mana kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Okey, institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas negara kita mencapai kemerdekaan, di mana 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergile-gile. Okey, dan pentadbiran negara kita diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Okey, awak lihat kat sini sebagai rakyat. Okey, apa nilai murni yang kita belajar dalam topik ini? Sebagai rakyat, kita seharusnya mempertahankan kedaulatan institusi raja tanpa berbelah bahagi. Kedaulatan institusi raja menjamin kemakmuran dan keamanan negara. Okey, dalam muka surat 10 kita lihat institusi raja di dunia. Pemerintahan beraja merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia. Raja menjadi tonggak utama dalam sistem pemerintahan beraja. Kini, sekarang ni, terdapat 43 buah negara di dunia termasuklah Malaysia yang masih mengamalkan institusi raja. Jadi awak boleh lihatlah dalam peta ni bendera Ratu Denmark, United Kingdom, Raja Maghribi, Thailand, ada banyak. Semuanya 43. Dan untuk tugasan tahun 5 pada minggu ini, cikgu nak awak lengkapkan latihan muka surat 14. Okey, boleh ya? Muka surat 14 awak lengkapkan, nanti awak hantarkan dalam Google Classroom ya. Okey, sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.